Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Video yang ketiga ialah langkah. Sebab kita ada kesan gerakan jisim. Kita dah tengok kesan gerakan jisim kepada manusia dan juga kepada alam sekitar. Sekarang kita ada langkah untuk mengurangkan kesan gerakan jisim. Okay. Kita tak boleh halang gerakan jisim berlaku, tapi kita boleh mengurangkan kesan. Baik, Wanda akan buka slide. Kejap ya. Sabar, sabar, sabar. As-sabaru minal iman. Sabar itu separuh daripada iman. Eh, no. Kan ni Allahu Akbar. Sorry. Sorry. Gerakan. Okay. Faktor. Is proses. Pesan. Okay, baik. Langkah-langkah mengurangkan risiko berlakunya gerakan jisim. Kita tak boleh cakap langkah-langkah uh, kejap. Apa pula ni? Slide. Sorry, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Okay, langkah nak buat ni. Okay, langkah-langkah mengurangkan risiko berlakunya gerakan jisim. Mengurangkan risiko, mengurangkan kesan. Kita tak boleh kata langkah-langkah mengurangkan gerakan jisim sebab kita tak tahu bila gerakan jisim itu akan berlaku. Tapi kita boleh mengurangkan risiko. Yang pertama, kita memasang gabion. Kita memasang gabion. Nanti Bonda akan tunjuk gambar apa itu gabion. Okey. Pemasangan gabion mampu menghalang pergerakan tanah di kawasan cerun. Struktur ini lebih kukuh berbanding dengan cerun yang terdedah. Okey. Penyiminan cerun. Kita simenkan cerun tu. Okey, langkah menyimen cerun dilakukan bagi memastikan struktur tanah tidak bergerak atau menggelongsor ke bawah. Lubang-lubang paip diletakkan pada struktur ini bagi melancarkan aliran air. Ini gabion. Kamu biasa nampak benda ni. Kamu nampak dekat kawasan-kawasan highway biasanya. Highway ataupun kawasan-kawasan jalan raya. Kita akan nampak ada macam batu yang dalam sangkar. Sebenarnya gabion ni adalah batu yang dalam sangkar. Batu tu diletakkan tapi dia tak simenkan batu tu. Dia bubuh dalam besi, sangkar besi dan disusun rapat-rapat macam ni. Jadi ini kita panggil gabion dan dia disusun pula secara berteres. Tengok ni, dia tak straight macam tu, dia teres. Maksudnya teres, lapis yang pertama, lapis kedua, ketiga dan keempat. Jadi kita panggil ini adalah gabion ataupun batu dalam sangkar. Batu dalam sangkar. Dia mampu menghalang pergerakan tanah di kawasan cerun.
sekurang-kurangnya kalau nak runtuh pun dia akan runtuh atas batu ni kan, dia tak terus timpa ke bawah. Okey, itu adalah gabion. Penyiminan cerun, yang ni, ini kawasan cerun sebenarnya. Di kawasan cerun, dia orang ratakan dengan simen dan dia buat ni, dia buat lubang-lubang pipe. Lubang-lubang pipe dia letakkan kat sini. Sebab dalam tanah ni nanti sebenarnya ada air, sebab bila hujan lebat yang berterusan, tanah akan menyerap air. Bila kadar resapannya tinggi, tanah tu akan jadi berat. Bila tanah berat, dia akan runtuh. Jadi dia buat siap-siap lubang paip ni supaya air tu dapat dikeluarkan. Air dapat dikeluarkan. Memanglah dia tak akan serap, tapi lama kelamaan simen ni akan ada rekahan-rekahan kan. Jadi air tu dapat dikeluarkan. Jadi risiko untuk berlaku gerakan jisim tu adalah kurang. Okey, 2 langkah memasang gabion dan penyiminan cerun. Langkah yang seterusnya ialah tanaman tutup bumi. Rumput jenis vetiver. Dia tak semua jenis rumput tak semua jenis rumput. Rumput jenis vetiver. Nanti kita tengok apa itu rumput jenis vetiver. Ditanam kerana akar rumput sangat panjang dan mampu mencengkam tanah. Kenapa rumput jenis vetiver? Sebab akar dia sangat panjang dan mampu mencengkam tanah. So dia boleh memberikan sokongan yang lebih kepada struktur tanah tersebut. Langkah ini boleh mengurangkan pergerakan tanah di sekitar cerun. Bunda akan tunjuk gambar. Sabar saya. Tembok penahan. Bagi cerun yang luas dan terdedah, kaedah memasang tembok juga antara langkah yang sering digunakan. Pemasangan tembok ini sering dipraktikkan di laluan lebuh raya di kawasan tanah tinggi. Ni rumput. Okey, tanaman tutup bumi ni ialah rumput jenis vetiver. Kalau kamu tengok bila kawasan tu dah dibuat sesuatu, lepas tu dah jadi macam gondol. Gondol tu maksudnya dah tak ada apa-apa tumbuhan, dia akan mulakan dengan tanah rumput. Rumput ni sebaris ditanam. Lama kelamaan rumput ni akan penuh kat sini. Jadi bila hujan turun, dia takkan terus kena kepada tanah tersebut sebab dah ada rumput. Dan kawasan cerun ni juga lebih stabil sebab dia ada sokongan daripada akar rumput jenis vetiver ni. Okay, kemudian tembok penahan macam ni lah. Kalau kita pasang tembok yang lebih konkret, yang lebih kuat lagi. Dan di kawasan tembok ni sebenarnya ni sebenarnya adalah lubang-lubang paip air. Macam mana pun mesti kena ada lubang paip air supaya air dalam tanah tu boleh dikeluarkan. Ini adalah, tahukah anda rumput vetiver merupakan sejenis rumput yang sering ditanam pada tebing di kiri kanan jalan raya untuk menahan hakisan. Fungsi akarnya yang banyak dan panjang digunakan untuk mengikat struktur tanah supaya menjadi kukuh, terutama di lereng cerun. Rupanya kelihatan seperti pokok serai dan tumbuhan ini merupakan rumput alternatif terbaik bagi menghalang hakisan cerun. Kenapa rumput ni? Sebab dia punya akar ni yang kita nak sebenarnya. Sebab dia bagi sokongan pada tanah, terus yang banyak dan panjang. Dia punya daun dia lebih kurang macam pokok serai lah. Tapi bukan pokok serai. Lama kelamaan dia akan membiak. Semakin banyak daun dia dan juga semakin banyaklah akar, semakin kuatlah sokongan di kawasan tersebut. Di rumput vetiver. Okay. Langkah yang seterusnya, sungkupan plastik. Sungkupan plastik adalah langkah digunakan untuk mengelakkan pergerakan tanah di kawasan kejadian. Ia biasanya bersifat sementara. Sementara contohnya kawasan tu dah gondol, kemudian dia pun nak tanam rumput kan. Tapi mungkin rumput tak sampai lagi stok ke ataupun tak cukup pekerja ke. Jadi sementara tu dia tak boleh biarkan terdedah macam tu. Sebab nanti hujan akan berlaku pada bila masa. So dia sungkupkan dengan plastik dulu. So sungkupan plastik ni adalah sementara. Teres bukit. Kaedah ini biasa dipraktikkan di kawasan pertanian di lereng bukit. Bunda akan tunjuk gambar. Teres yang dibina mampu mengelakkan runtuhan tanah yang lebih besar. Ini sungkupan plastik. Kalau kamu pernah tengok. Tak kira lah sama ada plastik ni warna biru ke, hijau ke, hitam ke, kelabu anjing ke, asalkan jadi plastik. Ini adalah sementara.
sementara. Jadi mungkin lepas ni dah ada rumput, mereka akan pasang nak tanam rumput ataupun nak buat tembok, nak pasang gabion. Jadi sungkupan plastik ni adalah sementara. Baik, kita buat teres, bukit ni kita tereskan. Teres ni maksudnya macam bertangga. Kalau kau tengok ni, lapis 1, lapis 2, 3, 4. Jadi kebanyakan teres ni adalah di kawasan pertanian. Contohnya kita nak tanam padi bukit kat sini. Kita boleh tanam tapi kita tanam secara berteres. Kenapa berteres? Kenapa bukan kita biarkan satu lapis je? Okey. Kenapa berteres? Sebab contohnya runtuhan akan berlaku daripada atas kan? Dari atas ke bawah menuruni cerun akibat daya tarikan graviti bumi. Jadi kalau runtuhan tu berlaku, mungkin dia akan jatuh kat sini, lapis yang kat sini. Kemudian dia akan jatuh kat sini. Kemudian dia akan jatuh kat sini. Akhirnya sampai ke bawah. Kalau tak ada teres ni, dia akan daripada atas ni, dia akan terbang jatuh ke bawah kat sini. So bahayalah. Sebab tu kita kena teres buat tanaman berteres. So daripada atas ni, mungkin jatuh kat peringkat tengah. Peringkat tengah mungkin kat peringkat bawah dulu. So baru dah jatuh ke kaki bukit. Itu fungsinya teres. Fungsi berteres adalah untuk mengurangkan hakisan tanah ataupun mengurangkan kejadian tanah runtuh. Fungsi kita tereskan untuk mengurangkan hakisan tanah dan mengelakkan kejadian tanah runtuh berlaku. Okay. Yang seterusnya ialah kempen pendidikan alam sekitar. Kempen seperti ini dijalankan bagi memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai langkah keselamatan kawasan tanah tinggi agar dapat mengurangkan kehilangan nyawa, penguatkuasaan undang-undang, undang-undang yang ketat dan denda yang berat perlu dikenakan kepada pembalak haram agar risiko kejadian tanah runtuh di kawasan tanah tinggi dapat dikurangkan. Contohnya, kita buat kempen pantau dan lapor untuk keselamatan cerun. Ada dalam TV iklan yang apa ni, atuk dia apa ni, ajak dia pergi keluar ke apa, tapi atuk dia tak balik dah sampai malam. Rupanya atuk dia telah terlibat dengan tanah runtuh. Dia pergi-pergi tengok atuk dia nampak tanah runtuh. Lepas tu dia ingat atuk dia dah mati. Tiba-tiba atuk dia tegur dari belakang, Assalamualaikum. Kayaknya atuk dia tak matilah. So kat situ adalah kempen untuk uh, gerakan jisim. Maksudnya kalau kita nampak ada gerakan jisim yang berlaku, apa tindakan yang seterusnya kita perlu telefon siapa, apa yang kita perlu buat kalau rumah berdekatan kat situ. Jadi dia mendidik ataupun memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai langkah keselamatan. Ni macam patut ni, dia nampak ada berlaku taruntuh, dia terus call orang yang berkenaan. Penguatkuasaan undang-undang, mana-mana pembalak yang menebang pokok, yang menyahkan hutan di kawasan tanah tinggi, kita denda dia. Sebab dia akan menyebabkan tanah runtuh. Tebang pokok kan, sebab dia mengurangkan sokongan, terus kita denda dia. Penyelidikan dan pembangunan iaitu Research and Development (R&D). Agensi kerajaan seperti Jabatan Kerja Raya perlu menjalankan penyelidikan dan pembangunan mengenai teknik-teknik pengurusan cerun yang berkesan. Kajian dan penggunaan teknologi terbaru boleh mengatasi masalah cerun pada masa akan datang. Contohnya, yang ni adalah di luar negara. Dekat Malaysia tak buat. Sebab kita masih tak ada lagi penyelidikan dan pembangunan mengenai cerun. Masih di tahap yang kurang maju lagi. Yang ni dia semburkan nak cepat, dia semburkan apa ni? Macam kaedah simen secara semburan. So dia warna hijau ni sebab dia mungkin nak buat macam ala-ala rumput kan, nampak macam tanaman rumput lebih cantik. Ni pun lebih mudah lagi. Dia gunakan macam sejenis PVC yang boleh mengelakkan. Ini mungkin untuk sementara lah. Penggunaan tikar jut. PVC ni ambil tikar jut dari tumbuhan untuk kerja-kerja perbaikan cerun sementara. Ni semua sementara. Penggunaan jut lebih mesra alam berbanding penggunaan sungkupan plastik. Tikar jut. Okey, jadi Cakna ni ambil berat. Cakna tentang cerun yang menyelamatkan nyawa. Siapa kata geografi tak penting. Bila kita belajar geografi ni, bagi kita tahu apa kesan-kesan tanah runtuh, bagaimana tanah runtuh tu boleh berlaku, apa kesan dia dan apa langkah-langkah dia. Jadi kita belajar taburan kejadian tanah runtuh banyak, apa kesan dia, apa langkah-langkah yang boleh kita ambil.
untuk mengurangkan risiko kejadian tanah runtuh. Okey. Jadi maka tamatlah, habislah tajuk gerakan isi. Kita dah ada konsep, kita dah ada jenis, kita dah ada faktor, kita dah ada kesan dan kita dah ada langkah. 5 perkara ni yang utama dalam tajuk gerakan isi. Jadi kamu ulang balik, dengar, dengar. Kalau setakat dengar, dia takkan terlekat di hati. Bila dengar, kamu kena dengar ulang kali dan untuk kamu buat nota. Bila kamu buat nota, kamu akan dengar video ni berulang kali dan kamu lebih ingat bila kamu tulis untuk dijadikan rujukan. Jadi tugasan yang seterusnya ialah nota untuk tajuk kesan dan langkah. Kesan dan langkah. Bunda akan bagi latihan dalam bentuk kuis Google Form kemudian. Jadi selesaikan dulu nota untuk kesan dan langkah. Okey. Semoga siapa pelajar, mana-mana pelajar yang masih mempunyai connection dengan bonda dalam subjek geografi ni, bonda doakan satu hari nanti dia akan berjaya dan dimudahkan semua urusan. Amin. Okay, bye.